Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengalu-alukan program seumpama ini, dan setakat ni program-program yang dibuat oleh pembela ataupun mana-mana NGO lain berkaitan dengan isu seperti ini, saya cuba hadir sebaik mungkin. Sebab pengalaman saya sendiri apabila mengendalikan kes murtad Aisyah Bukhari tahun 97, menedahkan saya kepada perkara seperti ini. Dan kajian yang saya buat semasa membuat kes Aisyah Bukhari itu meyakinkan saya memang wujud gerakan terancang kristianisasi ini. Dia sebenarnya bermula daripada sebelum kejatuhan kerajaan Andalusia lagi, iaitu sebelum 1492, terutamanya selepas tertewasnya tentera salib di dalam abad ke 8, 9 dan 10 ataupun 9, 10, 11. Bila timbul persoalan bagaimana mereka boleh tewas dalam keadaan mereka punya kekuatan yang hebat, gabungan tentera yang mantap, tewas kepada tentera Islam yang datang jauh daripada Damsyik, pimpinan Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Maka timbullah apa yang disebut satu watikah yang dikeluarkan oleh Raja Pemerintahan Tentera Salib semasa itu, yang menyatakan bahawa kita silap memerangi tentera Islam dengan senjata, kerana kekuatan Islam bukan pada senjata, kekuatan mereka adalah kepada akidah. Kerana akidah itulah mereka datang berperang dengan kita. Orang Islam berperang untuk mati, sedangkan kita berperang untuk hidup. Jadi di mana datang kekuatan akidah ini? Itu persoalan yang dilontarkan. Dan dia sendiri jawab. Dia kata dia yakin bahawa kekuatan akidah ini datangnya daripada Al-Quran, kehidupan Islam. Selagi mereka baca, selagi mereka faham, selagi mereka amalkan, selagi mereka sebarkan, selagi mereka hidup dengan Al-Quran, mereka akan jadi kuat. Maka dicari jalan untuk menjauhkan umat Islam daripada kehidupan Al-Quran. Maka disitulah dilancarkan misi yang dipanggil misi 3G, Gospel, Gold and Glory. Keagamaan, kekayaan, kemenangan. Dalam tempoh tak sampai 100 tahun selepas tewas perang salib pada abad ke-11, mereka telah berjaya menjatuhkan kerajaan Islam Andalusia hanya dengan melancarkan gerakan 3G ni. Dan gerakan 3G ni berpaksi kepada satu pendekatan saja yang dipanggil salt and leaven, garam dan ragi, yang boleh saya rumuskan. Apa yang diceritakan oleh penceramah ke mana-mana pun semua sama, konsepnya sama aja. Cuma kaedah digunakan tu mungkin berbeza ikut masa. Yang digunakan pada masa itu dipanggil konsep salt and leaven ini, campakkan garam-garam, perasa-perasa Kristian. Seperti kata seorang missionary pada masa itu, dia kata jangan kamu pergi ke timur dan menyuruh mereka memasuki Kristian kerana mereka orang beragama. Cukup sekadar mereka mengikuti cara kehidupan kita. Jadi apa yang dibuat ialah dengan melancarkan gerakan apa yang dipanggil idealism sekarang ni, kan, ideologi. So contoh yang terbaik ialah kamu pergi ke sana, buka sekolah missionary, hebatkan sekolah ni, namakan sekolah ni Victoria Institution ke, St. Michael ke, Anderson School Ipoh ke, King George ke, King Edward ke, nama-nama mereka. Kemudian silabusnya ialah jauh daripada Quran, mesti jauh daripada Quran. Maknanya satu, Islam, Quran melarang pencampuran perempuan dengan lelaki. Dibuat sekolah campur perempuan dengan lelaki. Islam melarang pakaian menedah aurat. Budak lelaki mesti pakai seluar pendek, budak perempuan pakai baju peras lembu tu. Kan? Boleh belajar sejarah, tapi belajar sejarah kita, belajar sejarah Napoleon Bonaparte, Duke of Wellington, Battle of Waterloo, kan? Jangan mereka belajar sejarah perang Tabuk, jangan mereka belajar perang Khandak ke, perang apa perang pun termasuk. Jangan mereka kenal Ikrimah Abu Jahal, jangan mereka kenal Sa'ad Abi Waqqas, jangan mereka kenal Tariq bin Ziyad. Jangan. Jadi mereka jauh daripada kehidupan Islam.
Sama macam jangan mereka belajar geografi boleh, tapi belajar tentang penanaman gandum, belajar tentang ini dan itu. Pasal Islam, bagaimana Allah melahirkan bumi gersang Mekah kepada bumi yang hebat dengan kuasa Allah, tak dibelajar langsung. Ini yang kita lalui, proses yang dipanggil garam. Taburkan segala perasa-perasa kita sampai mereka syok. Kan? Saya beri dia punya development bukan saja dari segi pendidikan, dari segi sukan, dari segi kebudayaan, dari segi macam-macam. Sampai ke peringkat mereka kata apabila nanti garam kita sudah cukup ditabur, akan muncul ragi-ragi di kalangan mereka. Ragi ni ialah ejen pengubah. Kan? Macam kita campak ragi dalam ubi, walaupun ubi tu kita potong 3 segi, kita campak ragi, kita buka balik daun pisang tu, kita nampak ubi tu tak berubah 3 segi, tapi hakikat dia dah berubah daripada ubi kayu jadi ubi tapai. Campak garam-garam ni, nanti ragi ni akan muncul di kalangan mereka sendiri. Mereka yang akan jadi ejen kita, membawa agenda kita, kan? Membawa agenda kita. Rupa masih Melayu, pakai baju Melayu, puasa, pergi umrah, kan? Sembahyang satu sab, tapi dia sebenarnya ejen kita. Bila perkara ni berlaku lama, daripada berapa tahun dah ni kan, maka akhirnya muncullah sekarang ni ragi-ragi ni. Saya boleh cerita satu pengalaman saya sendiri peribadi, sensitivity orang Melayu. Masa saya dapat tawaran masuk sekolah Inggeris, masuk sekolah Inggeris, masa tu sekolah Anderson School Ipoh. Allahyarham nenek saya daripada Baling datang all the way naik bas Baling Ipoh. Masa tu saya duduk di pangkalan FRU, pangkalan Barrack FRU nombor 5 Ipoh. Baling Ipoh jauh, dekat 9 jam naik bas, berhenti-berhenti bas tingkat kecil tu. Tapi orang tua ni datang all the way dengan bekal mihun gorengnya sikit, air sirap sikit, naik bas sampai umur kat 70, sampai ke Ipoh, just nak bagi tahu kepada ayah saya, kenapa hang masukkan anak hang sekolah Kapiak. Itu je. Pak saya pun justify lah gini macam-macam lah. Tapi nak tunjuk sensitivity tu, dapat masuk sekolah Anderson pun pada dia dah Kapiak. Hari ni akibat proses penggaraman dan peragian ni, kita bukan saja tak rasa sensitif. Kita pergi dekat Tok Imam lepas hari Jumaat, ulok RM50. Tok Imam minta buat solat hajat, baca Yasin, anak saya dapat masuk St. John. Nampak dia punya beza tu. Pasal sekolah tu dihebatkan. Siapa masuk sekolah ni A, dapat pergi luar negeri, nanti belajar bagus, dapat kerja bagus. Ini garam yang saya masukkan tadi. Dan inilah proses yang sedang berjalan sampai ke akhirnya kita tengok hari ni dalam isu kalimah Allah, mereka yang duduk di London sambil isap paip, tengok kita pun gelak. Itu dia, ragi-ragi kita dah bergerak. Ada di kalangan kita yang jadi bangsat-bangsat di kalangan kita yang mempertahankan penggunaan kalimah Allah oleh Kristian dalam bentuk agama dia. Sedangkan kita tahu hakikatnya tak boleh. Tapi di kalangan kita sendiri, macam didedahkan oleh saudara Karim tadi, di kalangan kita sendiri mempertikaikan kenapa kita tak bagi Kristian pakai kalimah Allah. Nah, ini yang saya masukkan tadi, garam dan ragi yang dibawa oleh gerakan kristianisasi ni. Maknanya gerakan ni dah berjalan lama sesuai dengan firman Allah lah. Al-Baqarah 120, walan tarda angkal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Sesungguhnya Yahudi Nasara ni tidak akan redha dengan kamu sampai bila-bila, selagi kamu tidak mengikut cara kehidupan, cara agama mereka. Ini yang mereka buat. Ini yang berlaku hari ni. Sebab tu kalau kita sedar perkara ni, dia ada dua pendekatan yang kita boleh ambil. Satu pendekatan preventif, satu pendekatan panel. Okey, kita boleh macam kita buat sekarang ni, macam saudara Karim buat ni bagus. Kita dedahkan, kita beri penerangan, kita beri penjelasan supaya ambil tindakan. Di waktu yang sama, kita kena ambil pendekatan agresif, proaktif, yang disebut oleh Sun Tzu, Sun Tzu ke dalam Art of War. Attack is the best of form of defense. Kenapa kita tidak buat program wacana selain pada yang macam ni? Bagus, kita tambah baik dengan buat program menceritakan tentang kebatilan agama mereka, kan? Macam agama Kristian. Saya baru ni ada pengalaman yang agak unik, bertembung dengan seorang rakan dahulu, seorang aktivis Kristian. Dia lawyer tapi sekarang dah jadi aktivis Kristian. Saya tanya dia satu soalan je. Saya kata, brother, if you can answer me this question, I may agree with you. Please tell me, what is
what is your God's name? How do you call your God? How do you call your God? Dia kata, well, dia kata Jesus. No. That is the translated name of your God. That is the English translation. I want to know what is your God's real name in His own holy book. Makna kata kalau kita, bila saya start dialog dengan dia macam tu, dia mula macam-macam lah alasan dia bagi, kan? Saya kata perkataan Jesus tu ialah perkataan yang diterjemah daripada bahasa Greek Iosus kepada bahasa Inggeris, asalnya dalam kitab King James dia, dengan huruf Y Yesus, kemudian diubah suai jadi Jesus. Dan makna perkataan Jesus tu sendiri yang menggambarkan nama ketuhanan dia adalah nama yang diterjemah, bukan nama asal. Nama asal mesti dalam bahasa Hebrew, Aramik. Apa dia? Dia kata no need to argue lah dia, kan? Jadi kepada saya, selain daripada pendekatan macam ni, kita juga kena ambil pendekatan menceritakan kebatilan. Jadi baru seimbang. Selain daripada pendekatan pencegahan, perundangan dan lain-lain lah, kita kena ambil juga. Kita kena ambil tindakan bersepadu. Pada saya, pengalaman saya sendiri menangani perkara-perkara seperti ini dan menangani sendiri kes-kes murtad dalam mahkamah, saya yang penting sekarang ni kita kena ada coordinated action. Kita tengok macam agama mereka, bagaimana dalam isu kalimah Allah yang dituntut oleh Kristian, Majlis Perunding Agama Hindu, Kristian, Buddha dan Sikh, gabungan antara agama yang tak sama langsung teologi dia, akidah dia, kepahaman dia, kepercayaan dia, boleh bersatu dan membawa satu suara. Contohnya amaran baru ni, ataupun lebih pada saya ugutan baru ni yang dibuat, bahawa mereka akan bawa isu kalimah Allah ni ke peringkat antarabangsa, ke peringkat mahkamah antarabangsa, ke peringkat United Nations. Sedangkan mereka agama yang tak sama langsung. Macam mana dia boleh bersatu? Kita ni yang satu akidah, satu Tuhan, satu Nabi, satu kitab, satu kiblat, duk bergasak sama kita, tak habis-habis. Macam yang didedahkan oleh saudara Karim Umar tadi. Bila nak dibuat wacana macam ni, ada juga yang nak buat komen, ini adalah politik parti tertentu. Dia tak mau tengok tu dari sudut survival agama dengan bangsa dia. Ini yang menjadi masalah kita sekarang.